Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti pegawai ataupun timbalan pendakwa raya baru SPRM yang ditahan polis kerana positif dada, air kencing dan memiliki dada. Akhirnya didedahkan. Siapa dirinya, siapa orangnya, kita nyatakan. Tapi sebelum itu, menurut satu laporan, SPRM sudah mengambil keputusan, mengambil maklum dan tindakan lanjut terhadap lelaki berkenan sementara dalam siasatan. Timbalan pendakwa raya itu telah dikatakan digantung tugas sementara. Yang menjadi persoalan netizen, yang menjadi buah mulut netizen dalam media sosial sekarang ialah bagaimana seorang timbalan pendakwa raya boleh terlibat dalam penyalahgunaan dada dan juga memiliki dada. Mereka kata, macam mana kami nak percaya pada orang yang harus dipercaya kalau bak kata pepatah seperti pagar-pagar makan padi. Apa yang mau dipercayakan lagi kalau sudah jadi begini, kata mereka. Tiada teladan yang baiklah maksud mereka. Hari ini kita digemparkan apabila SPRM mengesahkan penahanan seorang timbalan pendakwa raya. Agensi itu kerana disaki memiliki dadah. Menurut kenyataan SPRM, individu berkenan baru sahaja melapor diri di Suruhanjaya itu pada minggu lalu dan ditahan pihak polis di kediamannya semalam. Hasil pemeriksaan turut menemui bahan terlarang berkenan. SPRM memaklumkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kes tersebut kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut serta memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh. SPRM ingin menegaskan bahawa Suruhanjaya ini tidak akan berkompromi dengan salah laku, pelanggaran undang-undang atau perbuatan jenayah oleh mana-mana pegawai atau kaki tangan, dan komited untuk memastikan integriti serta tata kelola organisasi sentiasa dipelihara, kata pernyataan itu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan dulu saya kongsikan dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan akar penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abadi ini. Cepat dapatkannya. Mungkin ini ialah jawapan kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, SPRM menegaskan mereka tidak berkompromi dengan salah laku dan pelanggaran undang-undang, perbuatan jenayah oleh mana-mana pegawai akad atau kaki tangan, selain komited memastikan integriti serta tata kelola organisasi sentiasa dipelihara. Sementara itu, bernama memetik Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Husin Omar, mengesahkan timbalan pendakwa raya berkenan telah direman selama 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes berkaitan dadah. Dia berkata, kes berkenan disiasat mengikut Seksyen 12 dalam kurungan 1 dan Seksyen 15 dalam kurungan 1 kurungan E, Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, saya sahkan tangkapan berkenan dan kes sedang disiasat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Makin hari makin panas isu rasuah membabitkan adun-adun di Sabah. Terkini, timbalan Ketua Menteri Sabah pula kini jadi sasaran, yaitu Jeffrey Kitingan. Beliau merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama, timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama, dan beliau juga adalah Presiden Parti STA. Serangan kali ini pasti akan membuatkan
huru-hara dalam parti STA dan pasti juga akan menggoncang kerajaan GRS. Pendedahan Albert T kali ini memang mengejutkan ramai orang, kerana ianya membabitkan satu jumlah yang diminta bukan calang-calang, bukan alang-alang. Ianya berjumlah 1,78 juta. Videonya mengejutkan kita semua. Ahli perniagaan Albert T yang kecewa dengan dakwaan kegagalan pihak berkuasa bertindak terhadap ahli politik yang dinamakan dalam skandal perlombongan Sabah membuat satu lagi pendedahan mengejutkan. Kali ini, T mendedahkan rakaman video perbualannya dengan timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, merangkap Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Jeffrey Kitingan yang didakwa menerima bayaran terbesar. T memberitahu Malaysia Kini jumlah yang dikatakan diberi kepada ahli politik veteran itu yang juga anggota Parlimen Keningau berjumlah 1,78 juta, lebih tinggi daripada 1,6 juta yang dinyatakan dalam klip itu. Pertemuan yang dirakam di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur itu berkisar mengenai pembatalan lesen penerokaan perlombongan. Ketika itu, T memperincikan dakwaan pembayaran yang dibuat kepada Kitingan. T memberitahu Malaysia Kini bahawa dia tersilap cakap semasa pertemuan dengan Kitingan dengan merujuk kepada PRN negeri dan bukan PRU pilihan raya negeri. Dia berkata transaksi itu berlangsung semasa dan selepas PRU 2022, bukan PRN. Dia juga mendakwa membayar lebih RM500,000 kepada timbalan dan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sok, Elron Alfred Angin dan RM300,000 lagi kepada anggota Dewan Undangan Negeri Bingkur, Robot Tawik yang juga timbalan Presiden STA. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar meningkatkan dan menyeimbangkan imun badan kita dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Apabila imun badan kita sudah jadi bijak, kuat dan bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, T juga berkata, syarikat rakannya juga melabur 7,7 juta ringgit ke dalam kerja-kerja penerokaan sehingga 31 Mei tahun lepas. Datuk, itu RM 1,6 juta. Saya bagi Datuk itu case, no problem Datuk. Ini 7 juta, macam mana ni? Ini yang besar Datuk, katanya lagi. Kitingan kedengaran menjawab, iyalah. Ini RM 7 juta, siapa mau tanggung? Kalau partner saman saya mati Datuk. Saya sekarang Datuk, saya tak ada wang sudah tahu pasal ini hal, kata T. Ini mau ada timing juga nih, Kitingan menjawab sebelum klip itu berakhir. Terdahulu dalam klip itu, T berkata dia menyokong Elron kerana jawatannya sebagai timbalan Kitingan. Datuk Elron saya sudah bagi dia dekat RM 550,000. Because you punya timbalan Presiden Parti, ma. You punya dipati, mesti saya support dia, ma. Dia dapat satu lesen, I bagi dia. You boleh tanya Datuk Elron, dan kita explore saja Datuk. Tak salah, katanya. Robot Tawik saya sudah bagi dia RM300,000, ma. Kata Datuk itu lagi. Datuk Robot Tawik, dia punya lesen sudah kena batal, tak dapat, katanya. Kitingan yang termenung menjawab, kenapa begitu? Bagi dana yang didakwa disalurkan kepada Kitingan, T mengimbas kembali bahawa dia menyerahkan
Rp400.000 sebelum PRN, 2 bayaran sebanyak Rp150.000 dan lagi Rp100.000. Dia juga mengingatkan ketua STA itu tentang jumlah yang dikatakan diberikan semasa pilihan raya umum. Masa general election, saya bagi Datuk RM500.000. Lepas itu RM200.000. Lepas itu RM100.000. Itu jumlah semua RM800.000, katanya. Before general election, Oktober 2022, saya masih ingat September, Oktober, katanya. And then, after election, Datuk ingat kita dapat itu di Tapis. Yang itu dengan Yayasan Sabah. Yang Haji Ji kasih cancel itu. Itu saya bagi RM400.000, Datuk. Ada RM200.000 melalui Rizal Johari, Setiausaha Sulit Kitingan. Dia bawa RM200.000. Semua saya sudah. Saya sudah saput Datuk. Saya sudah serah bagi Datuk 1.6 juta. Saya sudah bagi. Itu tak apa, Datuk. Saya dengan Datuk okey. Bukan saya mau tuntut ke apa, kata T lagi. Semasa perbualan, Kitingan tidak mengesahkan atau menafikan transaksi yang disebut. Malaysia kini sudah menghubungi Kitingan, Elron dan Tawik untuk mendapatkan komen mereka. Ketiga-tiga mereka sebelum ini menafikan sebarang penglibatan dalam skandal itu. Pada Jun, Malaysia kini melaporkan 6 ahli politik Sabah terbabit selepas satu sumber memberikan tangkapan skrin yang dikatakan diambil daripada video yang sama. Ketua Penerangan STA Anwar Ghani Gilong kemudian berkata Kitingan menolak dakwaan itu sebagai sama sekali tidak berasas dan sebahagian daripada langkah politik untuk menggugat kestabilan menjatuhkan kerajaan Sabah. Katanya, Kitingan menegaskan bahawa dia tidak pernah menerima sebarang dana berkaitan permohonan perlombongan atau sebarang dakwaan skandal. Yang lain dinamakan ialah pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah, Joaquim Gunsalam, yang turut menafikan dakwaan itu. Pendahulunya Maximus Ongkili dan Timbalan Presiden Jahid Jahim. Sebelum ini, T mendedahkan 9 rakaman yang mengaitkan anggota Dewan Undangan Negeri dan Speaker Dewan Undangan Negeri Kazim Yahya mendakwa rasuah sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Dia mendakwa lesen itu diberikan sebagai ganjaran kerana menyokong Haji Ji semasa krisis politik yang dikenali sebagai langkah Kinabalu. T sendiri bersama 2 anggota Dewan Undangan Negeri didakwa dalam kes itu. Tetapi nasib orang lain masih tidak jelas dengan pengkritik menuduh pihak berkuasa melakukan penutupan. Semua anggota Dewan Undangan Negeri yang terbabit adalah sebahagian daripada gabungan Gagasan Rakyat Sabah GRS yang memerintah sekutu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari PH. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.